rakyat Palestin maut pada fasa pertama gencatan senjata. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 145 rakyat Palestin maut akibat serangan Israel di Gaza pada fasa pertama gencatan senjata yang bermula 19 Januari lalu. Pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterranean mendedahkan Israel membunuh purata 7 rakyat Palestin setiap 2 hari. Individu yang cedera dalam tempoh itu pula melebihi 600 orang. Sejak perjanjian gencatan senjata itu berkuat kuasa, Israel guna sekatan dan kebuluran sebagai taktik pembunuhan perlahan terhadap penduduk Gaza. Pasukan lapangan Euro-Mediterranean mendokumentasikan serangan Israel yang berterusan, termasuk serangan penembak hendap dan dron terhadap orang awam Palestin. Antara lokasi yang kerap diserang, Rafah di selatan Gaza. Kumpulan hak asasi manusia itu mengutuk serangan berterusan Israel tanpa justifikasi ketenteraan sepanjang tempoh itu, meskipun pertempuran sudah sepatutnya dihentikan seperti termaktub dalam perjanjian. Di sebalik realiti itu, pusingan baharu rundingan gencatan senjata Gaza sudah bermula semalam. Fokus rundingan di Doha, Qatar mengenai pelanjutan gencatan senjata. Pemimpin Hamas mengambil pendekatan positif dan bertanggungjawab terhadap rundingan itu. Israel turut menghantar pasukan perunding untuk perbincangan tersebut. Hamas berharap rundingan kali ini membawa kemajuan ketara ke arah permulaan fasa kedua perjanjian gencatan senjata. Dibantu utusan Amerika Syarikat ke Asia Barat, Steve Witkoff, fasa pertama perjanjian gencatan senjata selama 42 hari tamat awal bulan ini tanpa ada persetujuan untuk melanjutkan ia ke fasa berikutnya. Ironinya, menjelang pusingan baharu rundingan gencatan senjata, Israel tetap menindas rakyat Palestin. Semalam, serangan udara Israel membunuh 4 lelaki dan mencederakan 14 individu di bandar Gaza. Tentera Zionis mendakwa serangan itu kononnya menyasarkan pengganas yang terlibat aktiviti mencurigakan di tengah Gaza dan mengancam pasukannya. Israel juga dilapor menghentikan bekalan elektrik ke satu-satunya loji nyah garam di Gaza selain menyekat penghantaran bantuan barangan keperluan ke kawasan itu. Sekatan makanan, ubat-ubatan dan bahan api mengakibatkan kenaikan harga di luar kemampuan rakyat Palestin. Ia memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Gaza. Hamas kutuk tindakan jahat Israel dengan menyifatkannya sebagai pemerasan yang murah dan tidak boleh diterima. Serangan berterusan Israel ke atas Gaza sejak Oktober 2023 mengorbankan nyawa lebih 48,000 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Di Amerika Syarikat, ratusan individu bersolidariti untuk Mahmud Khalil, pelajar Universiti Columbia yang ditahan pihak berkuasa kerana memimpin tunjuk perasaan pro-Palestin di kampusnya. Demonstrasi berlangsung di beberapa bandar utama termasuk Los Angeles dan New York. So on March 8th, we saw the arrest of Mahmoud Khalil at Columbia University. This is an attack which took place by the Department of Homeland Security and ICE because Mahmoud chose to take a stand against genocide, against the occupation, and to stand for the people of Palestine as a student at his university. And we understand that this is not just an attack on Mahmoud. This is an attack on our movement for liberation itself. Unfortunately, I don't think that it comes as much as a surprise to a lot of us as student organizers, as Palestinian organizers. We've been facing repression over the course of our year, a lot of us for our lifetime just existing as Palestinians, and so I just don't think that it comes as that much of a surprise, but I think it's an opportunity to really shed the truth to people about the extent of violence that the fascist state is willing to execute with no regard for their students or people's well-being. Perkembangan insiden serangan kereta api di barat daya Pakistan, 190 penumpang yang dijadikan tebusan oleh militan berjaya diselamatkan setakat ini, manakala pengganas yang ditumpaskan meningkat kepada 30 orang. Pasukan Keselamatan Pakistan melancarkan operasi berskala penuh hari ini. Fokus menyelamatkan baki penumpang yang belum dapat dipastikan jumlahnya. Penyerang dilapor telah membawa ramai tebusan ke kawasan pergunungan terpencil.
Kumpulan Balochistan Liberation Army BLA mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu dengan meletupkan sebahagian landasan kereta api sebelum menawan semua penumpang di dalamnya. Pengebom berani mati turut diletakkan betul-betul di sebelah penumpang yang dijadikan tebusan, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. BLA turut membuat kenyataan mengejutkan apabila bersedia menukar tebusan dengan aktivis politik Baloch yang hilang serta ahli BLA yang dipenjarakan. Dan untuk elak insiden sama berulang, penduduk sekitar lokasi insiden termasuk penumpang kereta api berharap tahap keselamatan bagi perkhidmatan pengangkutan awam berkenaan dipertingkat. साल से आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसा मसला कभी नहीं हो गया जो अभी इस दफ़ा हमको परेशानी झेलनी पड़ी है ना। और ये पहले हम बाई रोड जाते थे, ट्रेन पर जो है पहली मर्तबा जा रहे हैं और ये बसें चलाने का सिलसिला शुरू था, इस वजह से हम ट्रेन पर आ रहे हैं। और ट्रेन भी रास्ते में अभी हाईजैक हुई है। आला हुकाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग को सिक्योरिटी फराहम किया जाए। अभी आपके सामने हम लोग सिब्बी से कोयटा तक नहीं जा सकते, इतना हम लोग डरे हुए हैं। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, वज़ीर आला से यही मुतालबा है, हमें सिक्योरिटी फराहम किया जाए। Polis Thailand buru 17 individu disyaki terlibat serangan bom dan tembakan di pejabat daerah Sungai Golok, Narathiwat Sabtu lepas. Ketua Polis Bahagian ke-9 Lieutenant General Polis Piawat Chalam Sri mendedahkan identiti kesemua suspek sudah dikenal pasti ia hasil pemeriksaan terhadap kamera litar tertutup CCTV di tempat kejadian. Mereka memiliki rekod jenayah dan dikendaki polis kerana mempunyai waran tangkap. Polis turut menemui 3 kenderaan termasuk sebuah pacuan paroda yang digunakan dalam serangan. Siasatan sedang dilakukan untuk kenal pasti pemilik kenderaan tersebut. Kawalan keselamatan di wilayah itu dipertingkat bagi mengembalikan keyakinan penduduk tempatan dan pelancong. Insiden letupan bom dan tembakan di Narathiwat dan Patani mengorbankan 5 individu, 13 lagi cedera. China akan mengadakan pertemuan dengan Rusia dan Iran untuk bincang isu nuklear Iran. Pertemuan dijadual berlangsung di Beijing Jumaat ini. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning memaklumkan pertemuan akan dihadiri Naib Menteri Luar China selain timbalan menteri dari 2 negara terlibat. Ketiga-tiga pemimpin bukan sahaja akan saling bertukar pandangan mengenai isu berkenaan, malah perkara-perkara lain yang berkepentingan bersama. Pada hari sama, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC akan mengadakan mesyuarat tertutup mengenai pengembangan stok uranium Iran yang hampir menyamai grade senjata. Sukan Kejohanan Badminton All England bergu campuran negara Chen Tanji Toh Iwe tersingkir di pusingan awal. Mereka tewas kepada pasangan Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya. Pasangan ranking keempat dunia itu bermula cemerlang apabila memenangi set pertama 21-18. Bagaimanapun, wakil Indonesia bangkit di set kedua dengan kemenangan tipis 22-20 sebelum menamatkan perlawanan dengan keputusan 21-11 di set penentuan. Kekalahan tersebut menamatkan cabaran mereka di kejohanan berprestij itu. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG menempah slot ke suku akhir selepas menewaskan Liverpool 4-1 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi timbal balik pusingan 16 terbaik. PSG yang ketinggalan 0-1 selepas aksi pertama di Parc des Princes minggu lalu berjaya menyamakan agregat menerusi jaringan awal Ousmane Dembele di Anfield. Perlawanan berlangsung sengit dengan kedua pasukan mencipta banyak peluang namun gagal menambah jaringan sehingga tamat masa tambahan. Masa aksi ditentukan menerusi sepakan penalti. Penjaga gol PSG Gianluigi Donnarumma muncul wira apabila menyelamatkan sepakan penalti Darwin Núñez dan Curtis Jones, manakala Vitinha, Goncalo Ramos, Dembele dan Desiree Doué berjaya menyempurnakan kesemua sepakan untuk pasukan pelawat.
PSG yang masih memburu gelaran sulung Liga Juara-Juara Eropah bakal berdepan pemenang antara Aston Villa dengan Kelab Brugge pada peringkat suku akhir bulan depan. Barcelona turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Benfica 3-1 dalam perlawanan kedua pusingan 16 pasukan terbaik dengan agregat 4-1. Pemain Barcelona, Rafinha menjadi watak penting apabila berjaya menjaringkan 2 gol, manakala Lamine Yamal mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang menjaringkan gol pada usia 17 tahun. Pasukan Benfica hanya berpuas hati dengan menjaringkan 1 gol melalui Nicolas Otamendi pada minit ke-13. Barcelona akan bertemu pemenang antara Lille dengan Borussia Dortmund di peringkat suku akhir. Beralih ke kejohanan tenis terbuka Indian Wells, juara bertahan Iga Swiatek mara ke pusingan suku akhir selepas menewaskan Karolina Muchova 6-1, 6-1. Pemain ranking kedua dunia itu hanya memerlukan masa 57 minit untuk menyingkirkan lawannya dalam acara perseorangan wanita. Dalam pada itu, Elina Svitolina yang menghuni ranking ke-23 dunia mengetepikan pemain ranking keempat dunia Jessica Pegula 5-7, 6-1, 6-2. Inilah masa yang ditunggu-tunggu. Detik-detik mendebarkan dan pukulan-pukulan bertenaga penuh aksi di pentas dunia. Dibawakan dari Utilita Arena, Birmingham, England. 11 hingga 16 Mac. Kejohanan Badminton All England 2025. Di saluran sukan RTM. Juga penstreaman langsung di RTM Click. Visual pemandu trak Mesir bawa bantuan kemanusiaan Palestin menjalani ibadah puasa di sepadan Gaza selepas berhari-hari disekat Israel menutup tirai dunia 10 malam ini dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.